Kena faham, tidak menceburkan diri terhadap apa yang tidak kita ketahui. Kalau kita bukan alim ulama berhubung dengan hukum, jangan pakai komen dalam Facebook. Bila ada update, orang update status saja kita pun komen, saya rasa, saya rasa, saya rasa. Agama tak pakai rasa, kecuali tukang masak dia pakai rasa. Orang beriman ni dia sentiasa nampak semuanya baik. Kata Al-Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, maka hiduplah dia dalam husnuzan, prasangka baik. Dengan Allah prasangka baik. Tiba-tiba bangkit tidur hari ni, gaut bengkak kaki. Prasangka baiklah, hang makan tak pernah berhenti. Itu kan prasangka baik, dan cari ubat buat rawatan. Ataupun bila kita nampak sesuatu, Shah Alam ditimpa musibah besar dengan banjir dan sebagainya, prasangka baiklah, Allah Ta'ala bukan bagi secara sia-sia, tapi ada ganjaran besar, Allah menguji kesabaran kita. Prasangka baik akan menyebabkan, kata Imam Syafi'i, akhir hayat kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Jadi hak pertama sekali kita nak kena faham, tidak menceburkan diri terhadap apa yang tidak kita ketahui. Kalau kita bukan alim ulama berhubung dengan hukum, jangan pakai komen dalam Facebook. Bila ada update, orang update status saja kita pun komen, saya rasa, saya rasa, saya rasa. Agama tak pakai rasa, kecuali tukang masak dia pakai rasa. Agama dia tak boleh pakai rasa. Ustaz nak jawab, saya rasa. No. Ustaz dia kena jawab, agama dalam Quran dan dalam sunnah menceritakan begini. Tapi dia tak boleh pakai saya rasa, ustaz rasa, ustazah rasa. No, tak boleh. Ini dalam agama. So apabila kita tidak mengetahui sesuatu, maka jangan sesekali kita bercerita di dalam bab tu. Jangan sesekali. Digambarkan dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ni ayat 36. Allah menyatakan dalam mafhumnya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, kalbu, hati nurani kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Surah Al-Isra ayat 36. Kalau kita ada ilmu, kita takut nak komen sesuatu. Kita sangat-sangat takut. Semalam saya ada program Tanyalah Ustaz. Dalam tajuk fiqh iddah. Fiqh iddah. Soalan dalam sejarah saya Tanyalah Ustaz, semalam paling banyak soalan. Tak tahu nak pilih yang mana satu. Ya. Maka dalam bab tu pun sama. Ada bab, orang kata dalam iddah kematian, iddah wafat 4 bulan 10 hari, dia perlu ihdad, berkabung selama 4 bulan 10 hari, tak boleh keluar mana-mana. Ada satu soalan yang biasa berlaku di kalangan orang perempuan. Ustaz, boleh tak selepas suami meninggal, maka kami nak pergi hantar jenazah suami daripada rumah, pergi ke masjid untuk buat urusan, daripada masjid, pergi ke kubur dan kemudian patah balik. Ustaz-ustaz dan ustazah kena jawab berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu, Ummu Atiyah merekodkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi kata, nuhina, Nabi melarang kami orang perempuan mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Tapi hadis tu tak habis kat situ. Hadis tu menyebut bahawa larangan Nabi tidak nampak begitu keras. Faham kan? Pertama sekali, orang perempuan kalau boleh, no way. Walaupun ada way ke kubur, but no way. Itu satu. Tapi larangan itu tidaklah bersifat keras. Maka sebahagian ulama kata
perempuan yang mengiringi jenazah ke kubur, waktu pengurusan jenazah je, bukan waktu ziarah biasa. Waktu pengurusan jenazah, makruh tanzih, makruh yang ringan. Yang kedua, makruh tahrim, makruh yang boleh jatuh kepada haram. Kerana dia berada di dalam iddah. Jadi, tapi kesimpulan ulama mengatakan sebaik-baik orang perempuan tinggallah di rumahnya. Jangan pergi ke kubur kerana pada saat kematian suaminya bermula iddahnya 4 bulan 10 hari. Ustaz, rindu saya bila nak pergi tengok kubur. 4 bulan 11 hari. Tak sabar Ustaz, weh. Itulah nilai yang Allah nak uji selama ni duk main mengaji daripada jauh-jauh ni. Yang duk main mengaji tiap-tiap hari ni bertahun-tahun ni, itulah ujian Allah Ta'ala. Bila dia diam dalam rumah, dia dapat pahala. Suami yang mati pun dapat pahala atas ketaatan dia menepati itu. Nah, ini nilai dia. Ustaz, kalau nak pi juga macam mana? Hang ni ketegak sungguh lah. Dia mai ujian bagi kita yang mengaji. Kita duk sangka kita mengaji ni pandai sangat dah. Cuma kadang-kadang pengajian kita tu tak masuk ke dalam hati. Tu kena faham ya. Baik. Itu yang pertama. Maksud dia kata, seandainya kita tak ada ilmu, maka jangan komen apa-apa pun. Sama ada dalam grup WhatsApp, ada dalam Facebook ke, Instagram ke, apa sajalah sebarang medsos. Jangan komen apa-apa. Baca boleh? Baca boleh. Percaya? Jangan. Baca boleh, tak ada masalah apa. Tapi hati-hati, dia masalah kita ni semua pakat nak tunjuk ustazah belakang. Masuk dalam grup WhatsApp, terkeluar satu, sesungguhnya. Bila bunyi sesungguhnya pun kita nak jadi ustazah. Copy and paste pada orang lain. Sedangkan hadis tu hadis palsu. Maka apa dosa dia? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang menggunakan dan menyampaikan hadis sedangkan ianya palsu, siap tempat duduknya dalam api neraka jahanam. Ingatkan, share hadis tu dapat pahala. Rupanya share hadis, dia tempah tempat duduk dalam api neraka jahanam. Ustaz, sorry, saya sebenarnya tak tahu hadis tu palsu. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, kamu tetap berdosa kerana menyampaikan sesuatu yang kamu tidak ketahui kesahihannya. Habis. Jadi jalan selamat dia apa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Duk diam. Itu paling sempurna lah. Paling sempurna. Ini tak habis-habis. Daripada bangkit tidur. Bangkit tidur terus upload.